السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sentiasa meningkatkan ketaatan, menaikkan darjat takwa, dan berusaha menjauhkan diri, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, demi untuk keselamatan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah berada 28 hari bulan Rajab 1442. Bermakna kita dengan Ramadan hanya ada beberapa minggu je lagi. Hari ini juga sama dengan 12 hari bulan Mac 2021. Tajuk yang dibincangkan iaitulah tentang amalan pertama akan ditanya dihisab oleh para malaikat dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla, iaitulah as-salah. Sempena dengan orang namakan bulan Rajab ini dengan bulan mengulang kaji sejarah pensyariatan salat, maka kita juga mengambil peluang untuk mentazkir, memberi peringatan kepada para jemaah sekalian supaya mengambil berat, mengambil tanggungjawab, menjaga solat kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Kita tak boleh seronok seorang kita, ya. Kita tak boleh kita rasa kita seorang bahagia, aku dah solat, tapi anak-anak kita tak tanya kabar, kita biarkan mereka. Kita kata inilah satu kepincangan yang amat besar di dalam kehidupan berumah tangga. Kita jangan nampak kita pandai jaga anak, jaga makan minum, jaga pakaian, itu dari sudut keduniaan kita. Tapi kita kena jaga mereka dari sudut keagamaannya, dari sudut bagaimana aqidatut tauhid, bagaimana tauhid mereka, bagaimana ibadat dia, bagaimana akhlak dan penampilan. Semua itu adalah merupakan tanggungjawab yang tak boleh dipisah-pisahkan di dalam kehidupan seorang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua termasuk di kalangan orang yang telah ditujukan ayat ini. Irka'u, rukuklah, serta sujudlah, dengan makna lakukanlah salat. Kita jangan bila Allah Ta'ala suruh sujud dan rokok saja, pakai ada rokok situ. La, itu package. Dalam solat ni ada qiyam, ada rokok, ada sujud, ada tasyahud, ada rukun qauli, ada al-fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Wa'budu rabbakum, dan beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya. Kita jangan kata ibadat itu sekadar solat itu ibadat, itu salah satunya.
Tetapi bila kita kata al-ubudiyah, bermakna kita telah menyerahkan diri kita, menundukkan kita ini kepada siapa? Kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Dalam tadabbur kita kepada surah Al-Isra yang kita baca pagi tadi, iaitulah di bawah tajuk ayat Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilail wasilah. Kan, maka kata di para ulama, 3 komponen besar kena ada dalam hidup kita, barulah lengkap al-ubudiyah kita. Yang pertama, kena ada sifat al-hub, cinta kepada Allah. Semua yang kita buat ini, solat ke, apa benda sedekah yang kita buat, hubbun lillah, kerana kita cinta kepada pemerintah yang memberi arahan kepada kita supaya melakukannya. Kemudian kita kena ada sifat mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita ada sifatul khauf, sifat takut kepada azab dan seksa Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita ada irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan yang tidak tersenarai terlalu banyak. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq walakil birra man ittaqa. Kebajikan itu iaitulah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Maka paling rendah, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, al-birru, apa dia? Wajhun taliq wa kalamun lin. Di antara kebajikan itu, muka senyum, cakap manis. Itu pun sudah dikira kebajikan. Kita jangan kata kita ni bila kata nak kebajikan tu, kita duk mikir kita tak ada harta, kita tidak ada kekuatan, tak boleh buat kebajikan. Kita katalah kita tak ada harta nak bagi, tapi kita boleh menjadi orang yang membantu orang untuk membagi harta. Boleh ke tak boleh? Boleh. Contohnya kita kata masjid kita ni, kita pilih beberapa keluarga sekitar masjid yang dikira berhajat. Sama ada orang sakit lama, OKU, sahabat-sahabat kita ahli-ahli masjid, mana kita hantar makanan. Jadi kalau ada orang kata saya ni tak mampu, tak nak bagi duit, tapi nak tolong tukar hantar, tolong angkat, boleh. Kita kata itu juga telah melakukan kebaikan. Maka kita perluaskan skop kebaikan. Albir, kebajikan itu, if'alul khaira, al-khairat itu banyak. Allah kata la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Suratul Hajj ayat 77. Maka para jemaah sekalian, kita zahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri kepada kita sihat. Hadhihi ni'mah. Dalam siri yang lepas kita sudah bincang tentang 2 perkara yang disia-siakan oleh manusia, iaitulah sihat dan adanya waktu faragh, waktu kelapangan untuk kita melakukan kebaikan, kita tak buat. Bila sakit baru duk mikir nak pergi masjid, bila dah susah baru duk mikir nak sedekah. Kita kata lah, nak bersedekah jangan tunggu kaya, nak bersedekah kita sedekahlah, semoga-moga kita jadi orang kaya. Itu kata-kata ahli motivasi. Kita kata bersedekahlah, sebab apa? Sebab mengikut perintah Allah Azza wa Jalla lebih tinggi darjat. Maka untuk menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan kita sentiasa berusaha meningkatkan amal dan ketakwaan kita kepada Allah, serta melaksanakan tuntutan dan juga menindakkan larangan. Maka di antara tuntutan yang besar yang difokuskan dalam perbincangan kita ini, iaitulah as-salah, perbincangan tentang kewajipan salat. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian kena ingat, solat merupakan amalan pertama yang akan dihisab dan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam perkara ibadat. Sebab ada 2 hadis. Satu hadis dia kata yang pertama dihisab as-salah. Ada satu lagi riwayat yang pertama dihisab ad-dima, iaitulah tentang darah orang yang ditumpahkan. Maka para ulama kata 2 hadis ini tidak bercanggah sekali-kali. Yang pertama as-salah dalam perkara ibadat, darah di dalam perkara kehidupan. Mana kehidupan yang pertama, orang yang menumpahkan darah orang, sama ada dia pukul orang, dia kata orang, dia bunuh orang, itu yang pertama dibicara sebelum dia curi barang orang. Maknanya curi pun kena bicara, tapi
dari sudut keutamaan, itu dia katakan. Setiap seorang muslim, laki-laki atau perempuan yang telah sampai umur baligh. Umur baligh ni mudah ya. Paling tinggi dari baligh mengikut mazhab kita ni 15 tahun. Kalau ada tanda-tanda lain sebelum itu, sudah baligh dia. Di antaranya dia sudah bermimpi, mimpi kahwin, kata orang mimpi basah, ataupun sudah tumbuh bulu-bulu dia, naik misai ke, naik bulu hari-hari ke, naik bulu ketiak ke, apa benda. Ya, yang pentingnya naik bulu dah dia. Bulu kepala tak kira tu. Waktu beranak ada bulu dah. Bagi anak-anak wanita, dia sudah mari haid. Maka itu sudah dikira balik. Walaupun umur dia 10 tahun. Jangan kata, saya tak balik lagi, tak boleh tutup aurat. La. Sudah mari haid, bermakna sudah balik dia. Dan cukup syaratnya yang lain, maka diwajibkan menunaikan salat. Perintah mengerjakan salat atau sembahyang 5 waktu siang hari ini telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Mi'raj yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis terus ke Sidratul Muntaha. Nabi kita telah melangkaui 7 lapis langit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, maka disitulah tempat terhentinya ilmu para malaikat. Tetapi Nabi kita masih lagi dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla untuk menerima solat. Maka solat ini satu khas, anugerah khas. Allah Azza wa Jalla diberinya 50, akhirnya dikurang-kurang sampai 5 ganda 10, bermakna buat 5 pahalanya 50. Kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, macam-macam lah cerita Isra' Mi'raj ni. Bila ke tarikh, Allah Ta'ala tak sebut tarikh. Allah Ta'ala sebut masa berlaku lailan, satu malam. Malam mana tak penting, malam mana tidak penting. Sebab apa? Yang pentingnya apa yang diterima, arahan yang diterima itu, dan pengajaran yang boleh diambil, itu yang penting. Tapi kita sekarang ni kita pentingkan tarikh. Sebab apa? Sebab nak buat acara kan. Oh, malam ni Isra' Mi'raj, acara dianya telah disebar-sebarkan. Hari ni hari Jumaat terakhir, hari Jumaat terakhir bulan Rajab, di antara imam duduk ni ini kena ada baca gini-gini, sahaja gini, bawa al hadis palsu mari. Kita kata la, kita tidak perlu kepada kepalsuan, kita perlu kepada kesahihan autentik dari sudut maklumat dan kesahihan dari sudut amalan. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sebagai seorang umat Islam, kita perlu sedar bahawa ibadat solat adalah perintah daripada Allah, bukan perintah daripada imam muqim ataupun ketua kampung, bukan Tok Hulu JKK lah, bukan juga arahan kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, tidak. Maka amalan solat ada rukun dan syarat-syaratnya yang perlu dipatuhi. Kita ada rukun, ada syarat, ada perkara-perkara sunat yang perlu dibuat. Bukannya boleh dibuat secara ikut-ikutan semata-mata. Tengok orang solat. Macam budak-budak dia tengok baby ni, tengok mak dia solat juga. Kadang-kadang sambil solat, sambil menunginya pun ada. Itu kita kata solat budak-budak. Maka kita kena berusaha untuk mempelajari cara yang betul, bagaimana cara solat yang benar, daripada ahli ilmu yang boleh mengajar kita kepada ilmu tentang solat. Cuma kadang-kadang ramai orang bincang, berfikir-fikir. Dia kata, kenapa ada orang di kalangan kita ni solat dia, tapi perangai dia tak jauh, tidak baik. Di sini kita kena lihat bukan salah solat, tapi salah orang yang bersolat. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan objektif salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh menghalang manusia daripada benda keji dan benda mungkar. Tetapi kalau solat tidak mengikut syarat dia, dengan rukun dia, dengan khusyuk dia, dengan kepahaman dia, maka kita hanya dapat solat fizikal, tetapi ruh dari sudut hatinya tidak dapat. Jangan pula mari syaitan pula sekat tengah jalan. Awak tak solat mu solat pun tak jadi. Hak tu pakai bengong terus lalu dia panggil. Kita kena usaha, bukan kena tinggal. Pepatah Melayu kata, marah nyamuk
Pasal ubat nyamuk, bukan bakar kelambu. Kita marah, kita tak khusyuk, kita belajarlah khusyuk salat. Bukan terus tak salat. Ini kita kena, itu belajar dari sudut ilmu, kata-kata orang tua yang menarik. Maka kadang-kadang kita nampak manusia hari ini bersungguh mengaji, study, atau tuition, sanggup bayar kelas sana sini, semata-mata kerana anak kita nak duduk peperiksaan SPM, apa periksa lagi ada, menghafal fakta dan catatan, ataupun nak masuk interview kerja apa-apa. Sungguhlah kitanya, tetapi kita tidak membuat persiapan dan persediaan untuk menjawab soalan pertama tentang amalan kita yang akan ditanya di mahsyar, dan mungkin juga amalan ini ditanya di alam kubur setelah kita masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar. Satu kisah menarik. Kisah ini diriwayat oleh Anas. Hadis ini Anas. Tapi ada kisah ini seorang yang bernama Huraith bin Qabisah. Dia datang daripada jauh ke Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai Madinah, dia berdoa, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, rezeki kalau aku sampai di Madinah, aku nak duduk di sebelah orang yang soleh dalam masjid. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi masjid, kita juga boleh minta, ya Allah, berilah aku duduk di masjid ni orang yang baik. Sebab kalau tak kena kita duduk ya. Tak ada semaya sunat tahiyatul masjid, dia paling mari kerak buka buah, pakai buah sampai sudah. Ini satu kerugian amat besar. Sebab itulah saya rasa sedih duka cita bila tengok ada jemaah kita ni masuk masjid awal tapi berbuat tidak berzikir, menunggu salat. Maka ini kita kata satu kerugian. Huraith bin Qabisah, dia mari jumpa minta doa, ya Allah, rezeki aku dapat duduk sebelah orang yang soleh, untuk dia belajar ilmu, tanya maklumat. Masuk di masjid dia duduk, takdir Allah SWT sebelah dia duduk Al-Imamul Kabir, Syekh Al-Alimul Jalil, Syekh Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk sebelah dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tengok, orang yang datang ke masjid dengan niat nak menuntut ilmu, Allah beri kepada dia peluang dan ruang untuk mendapat ilmu. Ni kalau kita niat duduk rumah pukul 7 nak pergi masjid dah. Kalau ada isteri, bini tanya, nak pergi mana cepat tu? Masjid. Buat apa? Aku duduk tunggu tangga masjid nak buah. Bolehlah buah, jawab dia. Tapi kalau kita turun rumah dengan niat nak dapat ilmu, nak mengisi masa dengan zikir, dengan munajat, insya-Allah kita dapat. Dia pun tanya, ya Abu Hurairah, hadis ni bi hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Hurairah cerita kepada saya hadis yang tuan dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha an yanfa'ani bihi, mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat ilmu ini kepada saya. Masya-Allah. Abu Hurairah seorang imam, seorang sahabat yang sangat kuat belajar dan sangat semangat untuk berdakwah, langsung meriwayatkan hadis ini. Dia kata apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Saudara, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab daripada amalan manusia pada hari kiamat ialah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika amal solatnya baik, maka dia akan berjaya dan beruntung. Kalau solat dia sempurna, jaga molek, tak tinggal, tak ponting, maka dialah orang yang berbahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau solat dia tak baik, maka celakalah dia. Allahu Akbar. Seterusnya Abu Hurairah mengatakan, fa in intaqasa min faridatihi syai'an, sekiranya solat kita tu ada kelemahan, tak berapa khusyuk, tak berapa sempurna, cukup rukun cukup, rakaat cukup, kalau tidak tak sah, maka qala Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah yang sangat kasihan belas kepada kita, kalau dia azab kita, kita salat cuma kurang sempurna,
Allah berfirman kepada malaikat, hal li abdi min tatawwu'. Malaikat, coba cek, adakah hamba aku ini ada solat sunat? Masya Allah. Adakah hamba aku ini ada solat sunat? Malaikat tengok-tengok, dia kata, yukammalu biha, maka disempurnakan kekurangan solat fardu itu dengan solat sunat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Man taqasa minal faridati lam yakun sa'iru amalihi ala zalik. Abu Hurairah kata dalam hadis panjang, ibadat lain pun sama juga. Mana kalau kita puasa Quran sempurna, kita boleh sempurnakan dengan puasa sunat. Kalau zakat kita Quran sempurna, kita sempurnakan dengan sedekah. Haji sama juga dengan umrah, dengan lain-lain ibadat. Hadis ini rawahu Tirmizi dan lain-lain. Para jemaah sekalian, itulah di antara apa yang perlu kita tingkatkan di sini, penjagaan solat kita. Maka kita kena jaga untuk kita kena jaga untuk diri kita kena jaga untuk anak-anak kita. Jagalah semua orang di bawah kawalan kita supaya mendiri dan menjagakan solat. Mudah-mudahan kita selamat, mereka juga selamat. Punca dunia ini rusak di atas dunia ini, kita tuan kena ingat, bukan sebab manusia saja, bukan sebab apa ni, kita cari sebab lain-lain, tapi kadang-kadang bima kasabat aidina, dengan sebab manusia sendiri jauh daripada Allah Azza wa Jalla, maka Allah uji mereka dengan bala. Dan satu lagi yang saya nak kempen, selain daripada solat berjamaah, saya dah keluar risalah tentang solatul jamaah. Tuan-tuan boleh ambil kempen sendiri, kempen diri sendiri untuk baca, kawan-kawan. Satu lagi yang kita nak kempen, iaitulah solat an-nafilah ataupun ar-rawatib. Solat-solat sunat yang kita kena buat. Di antara solat sunat yang tak boleh kita pandang remeh, yang saya namakan solat projek mega mampu milik, iaitulah solat sunat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 selepas maghrib dan 2 selepas isya. Bermakna kita telah lakukan solat berapa? 12 rakaat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita tak mampu zuhur 4, buat je 2. Ada riwayat kata 10, tetapi yang sempurnanya 12 rakaat. Timbul lagi soalan, berluasa tak jawab? Berluasa ada hadis lain, Nabi kata rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Belum maghrib macam mana? Sebelum maghrib ada hadis, Nabi kata baina kulli azanaini salah. Di antara 2 azan dengan iqamah tu ada salat. Liman sya', maknanya belum maghrib pun ada salat sunat qabliyah. Sebelum isya pun ada. Sebelum subuh sangat besar. Sebelum zuhur masuk dalam pakej 12. Selepas zuhur masuk dalam pakej 12, dan selepas maghrib dan isya. Kita sudah ada semua. Dan jangan lupa kita salat duha 2 rakaat paling minima. Kita salat witir 3 rakaat. Kalau kita masuk masjid sebelum azan, kita salat tahiyatul masjid. Ini di antara salat-salat sunat rawatib rutin harian. Ini tidak kita duk cari salat yang pelik-pelik. Nah. Oh, malam ni malam 27 semua kena pakat salat pun Isra' Mi'raj. Hak Nabi tak anjur itulah hak semangat benar nak buat. Sebar dengan poster lah macam-macam. Tapi hak betul-betul diajar, kenapa kita tidak besar-besarkan? Kenapa kita tidak gempurkan supaya orang beramal dengan amalan-amalan yang warid, yang penuh dengan hadis-hadis yang sahih, yang autentik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita suka benda yang ajaib. Begitulah hidup manusia, dia suka mencari yang pelik, dia tak suka cari yang sahih. Kita kata inilah kelemahan yang perlu kita tangani para majmuah sekalian. Dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.